Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kita pada malam ini, dapat sama-sama kita untuk melakukan solat fardu maghrib secara berjamaah dan kemudian diikuti dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, diiring pula dengan majlis ilmu yang moga-moga Allah Subhanahu wa taala berkati kita pada malam ini. Jadi insya-Allah kita sebagaimana ataupun saya yang sebagaimana diminta oleh JK Masjid untuk apa, untuk bincangkan secara khusus bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian berkenaan dengan satu juzuk daripada permasalahan fiqh ataupun satu bab besar daripada permasalahan fiqh, iaitu berkenaan dengan bab jinayat. Bab berkenaan dengan apa? Jinayat, iaitu masalah undang-undang jenayah ataupun salah laku berdasarkan hukum Islam. InsyaAllah yang kita akan bincangkan dan juga kita bentangkan berdasarkan mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu daripada kitab yang bernama Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain karangan Tuan Guru Syekh Muhammad bin Ismail Al-Fatani radhiyallahu taala anhu. Baik, disebabkan hari ini adalah hari pertama, kita ambil, dia panggil apa? Kita ambil macam mana nak kata? Start engine dulu. Kita pun panaskan dulu, warming up dulu. Dengan kita bagi dulu pengenalan, dia tak boleh terus daripada awal kelas terus kita masuk bab jenayah, tak boleh. Mesti kita bagi dulu pengenalan berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan secara apa yang kita bakal bincangkan. Pertama dulu insya-Allah pada malam ini, kata Tuan JK, kita nak baca kitab tak boleh lagi sebab kitab pun tak disediakan lagi kepada hadirin dan juga hadirat sekalian. Tak apa, kita ambil pengenalan dulu. Saya akan rumuskan poin yang kita akan bincangkan pada malam ini insya-Allah. Pertamanya kepada apa? Kepada pengenalan bagi penulis kitab ni. Penting untuk kita kenal terlebih dahulu berkenaan dengan penulis kitab, salah seorang daripada ulama dan juga tokoh inilah ilmuwan besar di tanah Melayu kita ni. Kena tahu juga. Nah, kita akan terangkan terlebih dahulu secara ringkas. Dan kemudian yang kedua saya akan terangkan berkenaan dengan perbahasan kita termasuk dalam ilmu apa, iaitu kita bincangkan pada malam ini adalah termasuk daripada ilmu fiqh. Dan apabila kita zoom in lagi, kita akan masuk dalam bab yang besar, iaitu dipanggil salah satu daripada bab fiqh, iaitu bab jinayat. Nanti saya akan teranglah susu galur tu. Macam-macam tuan-tuan dah mengaji dah beberapa bab yang lain. Barangkali ini bab yang baru yang kita buat pada sesi di Masjid Al-Ikhlas ni lah. Baik, kita ambil dulu poin yang pertama, iaitu apa? Iaitu kita nak kenali penulis kitab ini. Okay, kita kata tadi bahawa kitab yang kita akan jadikan sebagai silibus ataupun kita jadikan sebagai rujukan utama bagi perbentangan fiqh jinayat ini adalah kitab Matla'ul Badrain. Kitab nama apa? Matla'u Al-Badrain wa Majma'u Al-Bahrain. Apa maksud dia? Matla'u maksudnya apa? Tempat terbit. Matla'u tempat terbit. Badrain maksudnya dua purnama. Matla'u Badrain maksudnya tempat terbit bagi dua purnama. Wa Majma'u Al-Bahrain. Apa maksud Majma'u Al-Bahrain? Tempat pertemuan dua laut. Ini apa dia? Saya terang dulu bahasa kitab kan, maksudnya nama kitab tu dulu. Tuan Musannif mengisyaratkan ataupun Tuan Pengarang mengisyaratkan kepada apa? Nama kitab itu adalah apa? Mengumpulkan dua kesempurnaan yang besar. Dua apa dia? Kesempurnaan yang besar. Yang diibaratkan sebagai apa? Sebagai purnama yang besar. Kan disebut purnama kan? Purnama ataupun laut. Kenapa? Dalam kitab yang kita bincangkan ni secara overall dia mengumpulkan kepada apa? Kepada dua aspek ilmu yang besar dalam Islam, iaitu pertama ilmu akidah dan yang kedua adalah ilmu fiqh. Saya akan terang berkenaan dengan apa dia ilmu fiqh dan juga apa ilmu akidah. Boleh nak? Okey, baik. Itu maksud daripada apa? Daripada tajuk kitab.
Penulis dia siapa dia ataupun pengarang dia siapa dia? Nama beliau adalah Syekh Muhammad bin Ismail Al-Fatani. Syekh Muhammad bin Ismail Al-Fatani. Itu nama beliau. Ataupun digelar di tanah Mekah, beliau antara orang yang ulama daripada tanah Mekah, maksudnya ulama daripada asal keturunan kita Bani Melayu, tetapi tinggal di mana? Di Mekah. Dikenali di Mekah dengan nama Muhammad Saghir. Muhammad Saghir. Cuma bagi kita ataupun kalau macam ada di kalangan kita yang pernah mengaji sistem pondok ataupun sistem pengajian lama, dikenali penulis kita ni dengan Syekh Nikmat Kecil. Saghir itu kecil. Kan dia terjemah Syekh Nikmat Kecil. Kan kalau nampak nanti tengah-tengah kita selalu pergi tok tua, tok guru tua, dia akan terang tok guru Nikmat Kecil. Tahu dah tok guru Nikmat Kecil siapa dia? Pengarang Matla'ul Badrain, iaitu Syekh Muhammad bin Ismail ataupun Syekh Muhammad Saghir, tu nama dia. Boleh nak? Syekh Muhammad Saghir, tu nama apa? Dia punya gelaran dia. Ataupun bahasa Melayu dia panggil Nikmat Kecil. Syekh Nikmat Kecil. Boleh. Beliau asal daripada Terengganu. Tu nampak asal daripada Terengganu. Siapa yang asal Terengganu ni, masya-Allah lah kan, ulama-ulama banyak daripada Terengganu. Tapi Perlis dan Kedah pun ramai juga kan. Sebab saya asal daripada Kedah, Perlis. Okay, baik. Kita sebut bahawa apa? Kita sebut bahawa beliau berasal daripada mana? Daripada Terengganu. Dan kemudian daripada kecil lagi pergi menuntut ke Mekah. Pergi kecil menuntut kepada Mekah. Dan beliau adalah keturunan bagi ulama yang agung bagi tanah Melayu juga. Siapa dia? Syekh Daud Al-Fatani. Siapa bisa dengar? Syekh Daud Al-Fatani adalah tokoh agung dan juga masyhur di ulama di tanah Melayu juga. Yang mengarang kitab Munyatul Musalli. Siapa bisa mengaji kitab Munyatul Musalli yang masyhur berkenaan dengan bab sembahyang. Kalau kita dulu dekat mana-mana pondok, dekat mana-mana surau, dekat mana-mana masjid, mesti wajib diajarkan kitab Munyatul Musalli. Baik, beliau ni antara jawatan-jawatan nak menunjukkan kepada kehebatan beliau dalam keilmuan adalah beliau pernah menjawat sebagai jawatan qadi mazhab Syafi'i di Mekah. Qadi, maksudnya penjawat dia panggil ketua mahkamah. Bagi menguruskan mereka yang bermazhab Syafi'i di Mekah. Kira hebatlah, bukan maksudnya kalaulah menjadi qadi di Mekah tu dipanggil Mekah pada ketika itu adalah kiblat ilmu, maka siapa yang menjawat jawatan qadi, maka dia adalah dianggap panggil orang yang paling alim dalam mazhab Syafi'i pada tempat tu dan juga pada zaman tu. Maksudnya bukan orang calang-calang. Ni tok guru kita ni. Boleh nak? Dan yang kedua, beliau adalah pernah menjawat sebagai wakil kerajaan menjadi mutawif, tukang yang bawa haji. Tukang yang bawa haji bagi golongan Nusantara, iaitu tanah Melayu, Indonesia dan sebagainya. Boleh nak? Dan beliau dipanggil mutawif yang paling besar sekali. Maksudnya orang ketua di sekalian mutawif ataupun orang yang bawa haji untuk yang mewakili golongan Nusantara. Memang orang hebatlah. Jadi, apa signifikan saya sebutkan kepada tuan-tuan berkenaan dengan biodata penulis? Sebab apa? Kadang-kadang ustaz, teranglah terus kepada kami berkenaan dengan kitab dak. Antara adab apabila kita mengambil faedah daripada penulisan seseorang, ilmu seseorang, bahawa kita menyebut berkenaan dengan perkara-perkara baik bagi orang yang dah telah pergi. Sebagaimana Nabi SAW telah menyebut, uzkuru mautakum bil husni ataupun uzkuru mahasina mautakum. Disebutkan bahawa maksudnya sebutkanlah berkenaan dengan kebaikan-kebaikan orang yang telah pergi. Boleh faham? Daripada hadis ini menyebutkan bahawa kalau orang yang telah mati dilarang sama sekali untuk kita menyebutkan berkenaan dengan keaiban-keaiban dia, walaupun musuh kita sekalipun. Dilarang sama sekali. Apatah lagi berkait dengan tokoh ilmuwan di kalangan ulama kita yang telah menyuburkan ilmu pengetahuan Islam dalam masyarakat kita. Lebih-lebih lagi perlu kita sanjung dan kita angkat supaya dikenali oleh golongan-golongan muda zaman sekarang. Itu terutamanya. Ataupun dikenali oleh golongan-golongan masyarakat sekarang. Boleh nak? Itu yang pertama. Objektif kita sebutkan berkenaan dengan biodata dan pengarang. Yang kedua adalah kenapa saya beri juga penekanan berkenaan dengan kita memperkenalkan berkenaan dengan tuan pensonif ataupun tuan pengarang ni adalah kerana para ulama seperti yang disebut oleh Sufyan Ats-Tsauri
radhiyallahu taala anhu, salah seorang daripada tokoh tabi'in yang masyhur, kata beliau, "Inda zikri as-salihin tatanazzalu ar-rahmat." Inda zikri as-salihin tatanazzalu ar-rahmat. Apa maksudnya? Tatkala kita sebutkan berkenaan dengan kisah-kisah orang yang soleh, akan turunnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebutkan kisah, contohnya para ulama-ulama, bukan orang soleh kan mereka tu, mereka kesemuanya adalah orang-orang yang soleh. Tanda solehnya mereka itu adalah apa? Penerimaan masyarakat terhadap ilmu yang diorang tinggalkan. Sampai sekarang kitab yang kita bacakan ini berterusan digunakan sehingga di peringkat universiti-universiti. Jadi kajian bagi peringkat universiti-universiti. Boleh tak? Dan kemudian menjadi tanggungjawab bagi anak-anak murid yang mengambil manfaat daripada beliau untuk kita menyebut berkenaan dengan beliau. Supaya apa? Moga diharapkan daripada sebutan tersebut, mengisahkan riwayat-riwayat kisah beliau, akan turun rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita harapkan benda tu, turunnya rahmat. Benda yang kita sebutkan sebagai rahmat adalah apa? Adalah benda yang paling terpenting sekali bagi kita selaku seorang mukmin, sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita sebutkan bahawa adakah kita ini sebagai seorang muslim sekalipun, sebagai seorang yang banyak melakukan qiyamul lail sekalipun, sebagai orang yang banyak melakukan amal ibadat sekalipun, adakah kita akan masuk syurga dengan amalan kita tadi? Adakah kita mampu untuk kita kata, saya masuk syurga kerana apa? Kerana amalan yang saya lakukan. Alhamdulillah, saya akan mulai tak bila kecil sampai tak nak tinggal. Adakah kita mampu cakap begitu? Tak. Nabi SAW, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, baginda menyebut bahawa apa? La yadkhulu ahadukumul jannata bi'amalih. Tidak akan masuk seseorang daripada kalian itu ke dalam syurga dengan amalan kamu. Kemudian para sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah? Walaupun kamu wahai Rasulullah, yang dah apa? Yang dah menjadi Nabi maksum, walaupun kamu tidak akan masuk ke syurga dengan amalan kamu. Kata baginda Nabi SAW, wala ana, walaupun aku sekalipun. Kata Nabi lagi, illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih. Melainkan apa? Melainkan bahawa Allah selubungi aku, liputi aku dengan rahmat dia. Penting tak berkaitan dengan rahmat kita yang kita harapkan supaya ianya turun dalam diri kita? Moga Allah Subhanahu wa taala masukkan kepada kita ke dalam apa? Ke dalam golongan-golongan soleh, golongan-golongan para anbiya, dan juga kepada golongan-golongan yang diridai oleh dia. Kan? Moga-moga kita harapkan yang tu. Baik. Itu serba sikit. Dan beliau meninggal pada bila? Tahun 1914 Masihi. Itu tarikh beliau meninggal. Baik. Itu serba sikit berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan biodata Tuan Pengarang kita yang kita akan baca, insya-Allah kitab dia mungkin kalau tak ada hari ini kita baca minggu depan, bulan depan. Baik. Berkenaan dengan ilmu yang bakal kita pelajari pada hari ini adalah apa? Ilmu fiqh. Ilmu apa dia? Ilmu fiqh. Tuan-tuan barangkali dah memang masyhur, dah memang tahu, dah mengaji berkenaan dengan ilmu fiqh. Iaitu apa? Tuan-tuan bila saya sebut berkaitan dengan ilmu fiqh, tuan-tuan tahu. Oh, berkaitan dengan sembahyang ke? Tahu. Oh, berkaitan dengan puasa ke? Tahu. Oh, berkaitan dengan haji ke? Semua tahu. Boleh faham? Semua kebanyakan daripada apa? Daripada hadirin dan juga hadirat sekalian, dia panggil similar. Ataupun dia rasa tak pelik dengan istilah yang saya gunakan, itu ilmu fiqh. Dia mengaji kafar dan sebagainya. Boleh tak? Tapi, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan ilmu fiqh? Dan juga sejauh manakah kepentingannya untuk apa? Untuk menyebabkan kita masing-masing daripada hadirin ini mesti menghadiri ilmu-ilmu atau pengajian ilmu fiqh ni. Kenapa? Sebelum tu saya sebutkan bahawa apa? Ilmu fiqh ini, kerana pentingnya ilmu fiqh adalah apa? Adalah ilmu fiqh ini merupakan salah satu daripada intisari bagi ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Ataupun sebab atau faktor utama diutuskan Nabi SAW kepada apa? Kepada kita. Tu. Ustaz, ada dalil ke berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan kita katakan bahawa apa? Ilmu fiqh ni adalah ilmu yang apa? Ilmu yang intisari bagi agama ataupun benda yang terpenting dalam agama ni. Ada dalil ke? Kita kata ada dalil. Bukan saya tipu, tak tipu. Apa dalil dia? Antaranya adalah hadis yang disebutkan daripada apa? Diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, iaitu hadis berkenaan dengan Jibril alaihissalam.
bahawa dia telah datang kepada baginda Nabi SAW untuk bertanyakan kepada Nabi beberapa soalan. Kan itu bisa barangkali di kalangan kita dah memang masyhur mendengar berkenaan dengan hadis tersebut. Semua orang dengar, bisa mendengar kan. Saya ringkaskan cerita dia dalam bahasa Melayu untuk saya tak sebutkan matan tu. Iaitu bahawa tak kala Sayyidina Umar, perawi bagi kisah ni, hadis ni, dia kata tak kala kami duduk bersama dengan Nabi SAW pada suatu hari bersama dengan kelompok para sahabat yang lain. Kata Sayyidina Umar, datang tiba-tiba muncul seorang lelaki yang mana hitam rambutnya. Tersusun rambutnya, elok tersusun, hitam elok, boleh faham? Kemudian putih sungguh pakaian beliau. Boleh? Dan tidak langsung daripada kalangan kami mengenali dia. Boleh? Orang di kalangan di kalangan para sahabat pelik apabila datangnya seorang lelaki ni. Kerana apa? Kerana jikalaulah dia datang dalam keadaan elok, maksudnya dia tu bukan orang yang orang yang bermusafir. Kalau datang dalam keadaan pelik tu, maksudnya keadaan comot masa itu, selalunya orang yang musafir pada zaman dulu, dia akan melalui padang pasir dan sebagainya, dia akan dalam keadaan kusuk masai rambut, dalam keadaan comot, dalam keadaan baju putih yang dipakai oleh kotor. Boleh faham? Itu kalau orang datang musafir. Cuma yang pelik, dia ni datang dalam keadaan yang elok. Nak kata bermusafir pun bukan. Boleh? Tapi nak kata duduk di kalangan kami, kita kata ahli Madinah, kami pun tak kenal. Kalau duduk daripada ni. Sebab tu disebut oleh para sahabat tadi. Ataupun Sayyidina Umar tadi. Sehinggalah dia duduk kepada Nabi SAW dengan cara apa? Dengan cara iftirash. Duduk di antara dua sujud yang kita buat selalu tu. Bagaimana disebutkan bahawa dan dia menyandarkan dua lututnya kepada lutut Nabi SAW dan meletakkan tangannya di atas kedua pahanya. Kemudian dia bertanya kepada Nabi SAW. Dia kata, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Dia kata kepada Nabi Muhammad SAW, ceritakan kepada aku apa diakah Islam. Maksud apa dia? Islam. Kemudian Nabi menjawab persoalan tersebut dengan Nabi kata, Islam itu mengucap 2 kalimah syahadah. Kemudian menunaikan solat 5 waktu. Kemudian berpuasa bulan Ramadan, haji dan juga zakat. Sebagaimana yang kita tahu dalam rukun Islam. Boleh? Kemudian lelaki itu dia kata apa? Sadaqta. Betul lah apa yang kamu sampaikan tadi. Kemudian para sahabat makin pelik. Kerana apa? Kerana apabila dia bertanya kepada Nabi, kemudian dia membenarkan pula jawapan Nabi, makin bertambah pelik para sahabat yang melihat peristiwa tadi. Kemudian tanya lagi lelaki itu, iaitu Jibril itulah, dia tanya kepada Nabi SAW, akhbirni 'anil iman. Beritahu aku berkenaan dengan apakah iman pula. Kemudian Nabi menjawab, apa dia? Iman itu yang rukun iman yang kita ketahui itu. Apa dia? Pertama, percaya pada Allah. Lepas tu percaya pada malaikat, percaya pada kitab, percaya pada Rasul, percaya kepada hari kiamat ataupun hari akhirat. Yang ketiga, yang keenam adalah percaya pada qada dan qadar, baik dan buruk, ataupun manis dan pahit, sebagaimana yang disebut qadri khairihi wa syarrihi ataupun hulwihi wa murrih, berdasarkan riwayat yang berbeza. Kemudian dia kata betul. Laki itu kata apa? Betul pada apa jawapan yang Nabi SAW bagi tadi. Boleh nak? Kemudian dia bertanya lagi kepada baginda Nabi, bagi tahu aku apakah maksud ihsan. Perkataan apa? Ihsan. Maka kemudian Nabi berkata kepada dia bahawa ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Apa maksudnya? Ihsan itu bahawa kamu beribadat kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jikalau kamu tidak melihatnya, maka maka ketahuilah bahawasanya dia melihat kamu. Maksudnya menceritakan berkenaan dengan hal keadaan seseorang. Jiwanya tak kala dia beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia melakukan sembahyang, bagaimana dia berpuasa. Jiwa yang ada pada diri seorang. Adakah dia merasakan bahawa dia melihat Allah tak kala dia beribadat? Ataupun walaupun tidak sampai kepada itu, bahawa dia sentiasa merasa bahawa Allah itu mengawasi perbuatan dia. Itu disebutkan berkenaan dengan ihsan. Kemudian ditanyakan lagi, iaitu soalan yang keempat, berkenaan dengan bilakah hari kiamat. Kemudian Nabi dan juga Nabi berkata kepada Jibril tadi, iaitu yang menjadi laki itu tadi, kata Nabi bahawa orang yang bertanya dan juga orang yang ditanya, kedua-dua tidak mengetahui bila hari kiamat. Hanya yang ketahui siapa dia? Allah. Boleh.
Dan yang terakhir adalah apa? Adalah Jibril yang lelaki tadi bertanyakan kepada Nabi SAW, apakah alamat kiamat tadi? Apa dia alamat kiamat? Maka Nabi SAW menjawab, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Apa maksudnya? Bahawa akan lahir ataupun akan apa? Bahawa hamba perempuan akan melahirkan tuan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, bahawa apa? Bahawa orang yang apa? Tidak berkasut, pakaian compang-camping. Dalam apa? Sebenarnya dia itu adalah apa? Adalah orang yang pengembala kambing. Bertugas sebagai apa? Pengembala kambing dalam keadaan miskin, hina, papa, kedana. Itu maksud dia. Tetapi sibuk untuk apa? Untuk mendirikan bangunan yang tinggi-tinggi. Itu maksud hadis tadi. Sibuk mendirikan bangunan pencakar langit. Kalut, duduk berlumba antara satu sama lain. Kemudian habis hadis tadi. Bahawa kesemua daripada sahabat bersurai. Dan sampai di masa 3 hari sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi SAW berjumpa dengan Umar. Kata Nabi kepada Sayyidina Umar, Ya Umar, atadri man as-sa'il? Wahai Umar, tahu tak siapa dia yang bertanya tadi? Kata Sayyidina Umar, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan juga Rasul dia yang tahu. Aku tak tahu, kan? Itu antara adab para sahabat kepada Nabi SAW. Kemudian kata Nabi, innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ni poin penting. Apa dia? Nabi berkata kepada Sayyidina Umar, itu siapa dia? Adalah Jibril. Siapa dia? Jibril, lelaki tadi. Dia mendatangi kalian untuk mengajarkan kepada kalian urusan agama kalian. Apa dia? Urusan agama kalian. Hadis ini yang saya bacakan kepada apa? Yang saya sebutkan dan juga terjemahkan kepada tuan-tuan dan juga hadirin sekalian adalah apa? Adalah sebenarnya antara hadis yang terakhir sebelum daripada kewafatan Nabi SAW. Iaitu apa? Hadis yang merangkumkan kepada segala urusan keagamaan kita. Jadi apabila perkataan terakhir, apa dia? Yang disebut oleh Nabi SAW kepada Sayyidina Umar, bahawa kesemua yang disebutkan itu adalah agama, maka apa? Maka persoalan dan juga jawapan itu adalah apa? Adalah intisari urusan agama yang terpenting sekali kita kena tahu. Yang pertama, apa yang ditanya berkenaan dengan apa? Kepada Nabi, yang pertama berkenaan dengan Islam, betul tak? Iaitu apa dia? Iaitu rukun Islam yang kita tahu, sembahyang, puasa, zakat, apa semua tu. Yang kedua, persoalan yang kedua, apa yang ditanya berkenaan dengan iman, iaitu berkenaan dengan kepercayaan dan sebagainya. Boleh? Yang ketiga adalah berkaitan dengan ihsan. Apa ihsan? Yang diartikan oleh Nabi SAW dengan keadaan apa? Keadaan jiwa seseorang tak kala beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Poin yang penting dekat sini adalah apa? Adalah apabila kita sebut membincangkan berkenaan dengan kepercayaan seseorang kepada Allah, kepercayaan seseorang kepada malaikat, kepercayaan seseorang kepada Nabi dan juga Rasul, kesemua itu kita bincang dalam ilmu apa? Ilmu apa? Ilmu akidah, betul tak? Bila kita bincang berkenaan dengan iman, ketuhanan, hari akhirat dan sebagainya, kita bincangkan dan juga simpulkan dalam ilmu apa? Ilmu akidah. Boleh faham? Itu ulama apabila dia nampak perkataan tersebut, dia ambil penting jadikan sebagai teras, kemudian elaborate. Elaborate maksudnya dia kembangkan apa isi yang dibincangkan tu sehingga menjadi satu disiplin ilmu yang kita pelajari sampai hari ini. Dibukukan, kemudian dinyatakan kaedah dan juga metodologi dan sebagainya. Boleh faham tak? Okey, baik. Itu yang pertama. Kemudian isu berkaitan yang kedua iaitu Islam, berkenaan dengan puasa, berkenaan dengan zakat, berkenaan dengan sembahyang. Kita mengaji ilmu apa? Ilmu fiqh. Ilmu apa? Ilmu fiqh. Yang mana lepas tu di-elaborate bukan hanya kepada urusan masalah ibadat, di-elaborate kepada apa? Kepada isu yang bersangkut paut dengan jual beli, isu bersangkut paut dengan nikah kahwin, dan isu bersangkut paut dengan masalah jenayat yang saya akan perkenalkan kepada hadirin dan juga hadirat sekalian. Boleh faham itu kat situ? Dan isu yang ketiga iaitu berkenaan dengan ihsan. Tingkatan jiwa kita dalam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tingkatan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda ni dibincangkan dalam apa? Dalam ilmu tasawuf. Dibincangkan dalam ilmu apa? Ilmu tasawuf. Bahawa apabila seseorang untuk mencapai tingkatan yang tertinggi tadi, iaitu apa? Tingkatan anta'budallah ka'annaka tarah. Bahawa kamu beribadat kepada Allah seakan-akan kamu melihat dia.
Itu disebutkan oleh ulama tasawuf adalah dipanggil apa? Maqam musyahadah. Maqam dia musyahadah. Iaitu apa? Iaitu dia tak kira apa, dia dalam melakukan amal ibadat, dia tak nampak apa. Dia hanya nampakkan pada apa? Pada Allah. Tak fikir dah berkenaan dengan nak ambil anak ke sekolah ke, nak pergi apa, nak ada tinggal duit dalam kereta ke, ataupun tak. Yang hanya difikirkan adalah apa? Adalah dia sedang bertemu dengan Allah, berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tingkatan jiwa dia dalam yang itu dia panggil apa? Tingkatan tertinggi dalam apa? Dalam jiwa seseorang hamba. Itu level paling tinggi lah. Level yang kedua tu yang disebutkan dalam hadis itu adalah dipanggil level ataupun maqam al-muraqabah. Muraqabah maksudnya dia merasa bahawa apa? Bahawa Allah itu dalam setiap tingkah laku dia dan juga dalam setiap amal ibadat dia, Allah mengawasi dia. Rasa sentiasa. Bila keadaan rasa Allah lihat, Allah tengok, Allah perhati, dia tak akan apa? Tak akan berani untuk leka ataupun cuai dalam melakukan amal ibadah dia. Ni level yang kedua sebelum akhir. Level yang kedua. Tapi kita level yang muraqabah tu pun susah sebenarnya untuk kita nak hadapi. Tapi ulama-ulama tasawuf dia akan apa? Dia akan detailkan dan juga kembangkan daripada awal tingkatan seorang hamba nak berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak mencapai jiwa yang semacam tu, dia berikan kepada dia tunjuk ajar. Dia berikan kepada kita dia jalan supaya kita mampu sampai kepada peringkat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tadi. Iaitu apa? Nanti kita kalau belajar dalam ilmu tasawuf, yang pertama dalam untuk kita nak berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah kita bertaubat terlebih dahulu. Bertaubat. Nak berjalan, nak kenal Allah Taala apa tak bertaubat? Taubat, berhenti daripada melakukan dosa. Berhenti daripada melakukan dosa. Menyesal atas apa yang dilakukan. Berazam supaya apa? Supaya tidak lagi melakukan perkara tersebut. Dan kemudian kalau berkaitan dengan orang berkaitan dengan hamba-hamba, kita kena kembalikan balik apa yang kita ambil. Atau apa yang kita telah zalimi pada orang. Itu tingkatan yang pertama. Kemudian masuklah kepada tingkatan yang seterusnya. Itu penting. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang penting. Mendidik jiwa manusia. Baik, boleh nampak? Itu yang jadi kita simpulkan kat sini bahawa ilmu berdasarkan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang menjadi teras bagi ajaran Islam ada berapa? Ada 3. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fiqh, yang ketiga ilmu tasawuf. Berdasarkan hadis ni pun kita dah tahu sejauh mana kepentingan ilmu fiqh yang kita bakal belajar ni. Bakal belajar ni. Dan saya akan terangkan kat sini ilmu tauhid kita tak terpilu, ilmu tasawuf kita tak terpilu. Bukan maksudnya tak penting, tapi bukan skop saya untuk kita bincangkan. Tapi kita nak bincangkan kat sini ada ilmu fiqh. Ilmu fiqh. Okey, kita zoom berkenaan dengan ilmu fiqh ni tadi. Baik. Ilmu fiqh disimpulkan oleh ulama bahawa apa maksud dan juga definisi bagi ilmu fiqh? Ilmu fiqh adalah ilmu yang membincangkan berkenaan dengan hukum hakam. Yang membincangkan dengan apa? Hukum hakam. Yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Sekali lagi, yang berkaitan dengan apa? Perbuatan manusia yang disandarkan ataupun yang dibuktikan dengan apa? Dengan dalil-dalil yang terperinci. Yang dibuktikan dengan apa? Dalil yang terperinci. Sekali lagi, apakah definisi bagi ilmu fiqh? Ilmu fiqh apa dia? Adalah ilmu berkenaan dengan hukum hakam. Sekali lagi, hukum hakam. Yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan tingkah laku manusia, perbuatan manusia. Boleh? Boleh? Yang bersandarkan ataupun yang berdalilkan daripada apa? Dalil-dalil yang terperinci. Okey, kita akan syarah dulu benda tu. Apakah dimaksud dengan ilmu berkenaan dengan hukum hakam? Bila kita sebut berkenaan dengan apa? Ilmu fiqh, mahu kita ketahui bahawa ilmu fiqh itu adalah ilmu berkenaan dengan hukum hakam. Hukum hakam. Bila kita sebut hukum hakam, ada berapa hukum hakam yang kita akan ketahui? Ada berapa? Ada 5. Bahawa manusia tatkala ditaklifkan, bahawa ada berapa? 5 hukum hakam bagi diri dia. Yang pertama, wajib. Kita tahu dah. Kan? Apa maksud wajib? Wajib mesti benda yang kita mesti lakukan. Apabila lakukan dapat pahala. Kalau kita tinggalkan dapat dosa. Boleh kan? Yang kedua apa dia? Yang kedua apa? Sunat. Yang kedua apa dia? Sunat. Awal sunat, melakukannya mendapat pahala daripada Allah Ta'ala. Tapi kalau tidak melakukan, kita tidak mendapat apa? Itu apa dia? Sunat. Yang ketiga apa dia? Haram. Yang ketiga apa dia? Haram. Iaitu apa? Siapa yang melakukannya, maka mendapat dosa dan juga ancaman daripada Allah Ta'ala.
kan? Tapi seorang yang siapa yang meninggalkannya mendapat apa? Pahala daripada Allah Taala. Tu apa dia? Haram. Yang keempat apa dia? Makruh. Yang keempat apa dia? Makruh. Iaitu siapa yang melakukannya tidak mendapat apa-apa, kan? Tapi siapa yang meninggalkannya mendapat pahala. Tu apa dia? Makruh. Dan yang kelima apa dia? Harus. Harus maksudnya apa? Perbuatan adat kebiasaan kita. Buat tak apa, tak buat pun tak apa. Boleh mak? Nah, itu yang seterusnya. Apa yang kita targetkan berkenaan dengan hukum hakam yang 5 tadi, iaitu kita sifatkan perbuatan apa? Perbuatan hamba. Perbuatan apa? Perbuatan hamba secara apa? Secara quoting kat situ, hamba yang mukallaf. Hamba yang apa? Yang mukallaf. Bahawa hamba yang bukan mukallaf kita tidak berikan apa? Tidak berikan perhatian kepada hamba yang bukan mukallaf. Kita hanya berikan perhatian kepada siapa dia? Hamba yang mukallaf. Kerana apa? Kalau seorang tu bergelar mukallaf, barulah untuk kita boleh sifatkan dengan 5 apa? 5 hukum tadi. Boleh faham? Apa maksud mukallaf? Mukallaf adalah apa? Adalah individu yang apa? Pertama Islam. Yang kedua baligh, iaitu mencapai umur apa? Umur baligh, mencukup umur. Bila sampai cukup umur kita sebut apa dia? Apa dia syarat-syarat cukup umur baligh? Yang pertama apa dia? Yang pertama mencapai 15 tahun apa? Qamariyah. 15 tahun apa dia? Qamariyah. Bukan tahun Masihi nah. Saya orang 15 tahun dalam AC tak bukan. Bukan 15 tahun dalam AC. 15 tahun apa dia berdasarkan kiraan kalender Qamariyah, iaitu Muharram, Safar, Rabiul Awal tu. Boleh nampak? Berdasarkan tahun Qamariyah ataupun tahun Hijriah. Itu yang pertama, syarat bagi menunjukkan bahawa seorang tu baligh. Islam tahu dah kan? Islam tahu dah, biasa masuk Islam. Okey, orang yang baligh apa dia? Yang pertama disyaratkan apa? Dia itu Islam. Yang kedua baligh maksudnya syarat baligh yang pertama apa dia? Cukup 15 tahun bagi tahun Qamariyah. Yang kedua adalah apa? Bagi lelaki ataupun perempuan keluar mani, yakni bila? Iaitu mencapai cukup kira-kira tahun 9 tahun. 9 tahun apa? Tahun Qamariyah juga. Tu bagi apa? Bagi yang isu berkenaan dengan keluar mani. Berkenaan dengan perempuan pula khusus, iaitu apa? Iaitu keluar haid dalam lingkungan tahun 9 juga. 9 tahun berapa? Qamariyah ataupun Hijriah. Boleh faham nampak? Nampak? Okey, boleh nampak sekali lagi kan. Apa dia untuk syarat-syarat baligh? Yang pertama sama ada boleh pilih kan, boleh pilih. Kita tengok salah satu daripada tanda-tanda ni, maka kita ketahui bahawa budak tu dah baligh. Pertama apa dia? Iaitu apa? Iaitu seseorang itu cukup umurnya 15 tahun Qamariyah. Laki ataupun perempuan. Boleh? Yang kedua adalah keluar mani, laki ataupun perempuan. Tak kala berumur sekurang-kurangnya 9 tahun Qamariyah. Boleh? Yang ketiga apa dia? Iaitu keluarnya haid khusus bagi perempuan. Sekurang-kurang umurnya berapa? 9 tahun Qamariyah. Kira-kiraan. Nanti saya akan terang detail lagi lah pada bila masa yang seterusnya. Boleh nampak? Tu apa dia? Syarat pertama bagi mukallaf apa dia? Syarat yang kedua bagi mukallaf apa? Baligh. Okey, yang ketiga berakal. Berakal yang ketiga. Yang pertama apa dia syarat mukallaf? Islam. Yang kedua baligh, cukup umur. Yang ketiga berakal. Maka orang gila dikira sebagai mukallaf tak dikira sebagai mukallaf. Boleh? Kalau orang bukan Islam dikira sebagai mukallaf, tak mukallaf. Tapi tak mukallaf pada sudut masalah fiqh. Masalah tauhid tu kira lain. Saya bukan cerita bab tauhid kat sini, saya cerita bab apa? Bab fiqh. Tak tepi dulu. Okey, boleh nampak? Boleh nampak? Boleh faham Okey. Islam, maksudnya orang kafir bukan mukallaf pada sudut masalah fiqh ni. Yang kedua orang baligh, cukup umur. Maksudnya kalau budak yang belum cukup umur, budak bawah 1 tahun, mukallaf ke? Bukan mukallaf. Maksudnya bukan sebab apa? Dia bukan baligh, belum cukup umur lagi. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga apa dia? Syarat tadi berakal. Bila adakah kita sebutkan orang gila sebagai mukallaf? Tak mukallaf. Kan? Boleh? Dan yang keempat, salimul hawas. Apa salimul hawas? Cukup anggotanya. Cukup apa dia? Anggotanya. Disebutkan oleh ulama bahawa apa? Maksud cukup anggota ni adalah apa? Adalah kira-kira dia mempunyai apa? Dia mempunyai mata untuk melihat, ataupun telinga untuk mendengar, mulut untuk bercakap. Pada setengah ulama mengatakan kalau seseorang itu dalam keadaan apa? Keadaan buta dan juga pekak. Buta dan juga apa? Dan juga pekak.
maka dia tidak dikira sebagai mukallaf. Itu pada kebanyakan ulama. Tidak dikira sebagai apa? Mukallaf. Buta dan juga pekak sekali. Sebab apa dia tak boleh nak dapat information apa-apa dah. Buta dan pekak. Kan? Boleh ha? Lepas tu orang yang boleh baca apa tulisan braille, tu tak tahulah kira terpilih. Ni kita berdasarkan apa? Jumhur ulama. Itu yang ke bawah. Yang ke bawah? 4 kan? Yang keempat. Yang kelima iaitu berkenaan dengan sampainya dakwah. Sampainya apa? Sampainya dakwah. Kan? Okey, itu apa syarat yang khilaf di kalangan ulama. Adakah disyaratkan untuk seorang itu sampai seruan dakwah pada apa? Pada seseorang ataupun tidak? Itu khilaf, tak ada masalah. Okey, baik. Itu dia kita sebutkan tadi. Kenapa kita sebutkan masalah mukallaf ni? Kerana apa? Kerana hukum hakam itu dia apa? Difokuskan untuk kita apa? Untuk kita bincang hanya pada pihak orang yang mukallaf. Orang yang bukan mukallaf, iaitu tidak memiliki syarat-syarat yang kita sebutkan itu tadi, maka tidak diberi perhatian langsung berkenaan dengan hukum hakam ni. Dia faham? Dia nak buat ikut suka. Kan? Cuma apa? Cuma bagi serta-serta perkara perlu diajar dengan didikan. Itu lain cerita nak. Tapi kita cakap di sini berkaitan dengan hukum hakam. Okey, boleh? Kemudian kata dia, kesemua iaitu hukum hakam pada apa? Pada perbuatan hamba itu diambil dan juga bersumberkan apa? Ataupun bersandarkan kepada apa? Kepada dalil-dalil yang apa? Yang terperinci. Dalil-dalil yang terperinci. Maka kita ketahui bahawa dalil-dalil untuk membincangkan ataupun mengetahui berkenaan dengan hukum hakam ini adalah kita rujuk ada apa? Ada dalil yang disepakati, ada dalil yang tidak disepakati. Ada dua jenis. Tapi kita tak sebutlah yang tidak disepakati. Kita ambil yang apa? Yang sepakati saja. Dalil yang disepakati yang menjadi sumber untuk kita mengetahui berkenaan dengan wajibnya kita lakukan sesuatu perkara ataupun haramnya kita lakukan sesuatu perkara ataupun sunatnya kita lakukan sesuatu perkara, kita rujuk pada mana? Yang disepakati Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Ijma', yang keempat Al-Qiyas. Semua bisa dengar lah kan? Dalil-dalil yang disepakati. Yang pertama apa dia? Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Al-Qiyas, dan yang keempat apa dia? Al-Ijma'. Tapi Ijma' dulu baru Qiyas. Itu apa susunan dia. Pertama sekali lagi Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. 4 lah. Itu yang disepakati. Yang tidak disepakati banyak. Itu saya takkan sebutlah kat sini. Okey. Baiklah. Jadi kita kata kita bagi satu contoh supaya tuan-tuan boleh faham cara perbincangan ilmu fiqh yang kita akan bincangkan kat sini. Apa dia? Sekarang ni kita nak bincang berkenaan dengan perbuatan manusia. Sekali pada bincang berkenaan dengan apa? Perbuatan manusia. Bagaimana kita letakkan hukum pada perbuatan manusia itu tadi? Dan bagaimanakah untuk kita nyatakan rujukan bagi apa? Bagi hukum yang kita letakkan pada apa? Pada perbuatan hamba itu tadi. Saya bagi contoh. Dalam ilmu fiqh kita bincang berkenaan dengan apa? Sembahyang. Perbuatan apa? Sembahyang. Perbuatan sembahyang. Kita nak letak hukum apa pada sembahyang 5 waktu? Nak letak hukum apa? Hukum apa sembahyang 5 waktu? Apa dia? Wajib. Kita letakkan sebagai hukum wajib. Okey, jadi tuan-tuan dah letakkan bahawa apa? Pertama, solat 5 waktu. Perbuatan apa? Solat tu perbuatan ke? Perbuatan kan betul tak? Perbuatan yang datang daripada mukallaf. Boleh? Kita letakkan dengan hukum apa? Wajib. Tuan-tuan ada tahu dalil ke yang menyatakan bahawa wajibnya kita sembahyang? Tahu dalil? Tahu? Sebab apa? Kita apa? Kalau kita tak sembahyang, mak ayah kita marah. Kan? Okey, itu bukan dalil dia. Okey. Dalilnya adalah apa? Adalah ijma'. Itu yang pertama. Ijma'. Maksudnya, tak ada seorang pun yang tak tahu bahawa seseorang Muslim itu wajib sembahyang. Itu yang pertama. Ijma'. Dalil yang sumber yang pertama. Ijma'. Iaitu persepakatan umat manusia ataupun umat Islam yang mengatakan bahawa apa? Yang mengatakan bahawa sembahyang itu adalah wajib. Itu apa? Yang pertama. Ijma' ni dia tinggi. Yang kedua adalah apa? Pada dalil yang apa? Yang disebutkan dari Al-Quran sendiri, apa dia? Aqimu as-salah. Kan kita sebut kan? Aqimu as-salah. Apa maksud aqimu as-salah? Allah memerintahkan supaya kita bersembahyang. Dirikanlah oleh kalian akan apa? Akan sembahyang. Bila disebutkan nanti kita akan belajar dalam ilmu apa? Ilmu fiqh ni ataupun level yang seterusnya kita akan belajar ilmu apa? Ilmu usul fiqh. Ilmu apa? Ilmu usul fiqh. Iaitu apa? Ya, apabila datangnya perintah daripada Allah Ta'ala, perintah, ayat perintah. Bila datangnya apa? Ayat perintah,
maka ayat perintah automatically membawa kepada apa? Wajib. Selagi tidak ditafsirkan dengan selainnya oleh apa? Oleh nas-nas yang lain. Nanti kita akan belajar tu dalam detail dalam ilmu yang berikutnya, itu ilmu usul fiqh. Okey, boleh nampak dekat tu. Jadi, yang misal yang berikutnya kita akan belajar juga, iaitu dia perbuatan manusia yang lain. Curi. Apa dia kita nak letakkan hukum? Haram. Boleh. Apa dia dalil dia? Iaitu apa? Dalilnya adalah daripada firman Allah Ta'ala juga. Iaitu apa? As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang yang curi di kalangan lelaki ataupun orang yang curi di kalangan perempuan, maka apa? Potonglah ataupun keratlah tangan kedua-dua mereka. Kan? Bila diletakkan ancaman bagi pelaku perbuatan tadi, maka kita tahu bahawa apa? Benda tu benda yang tak boleh buat. Boleh faham? Boleh faham tak? Itu yang kita akan bincangkan dalam apa? Dalam perbahasan fiqh. Okey. Strict kita. 45 minit lah. Habis kau apa? Isyak kau apa Isyak? Lagi Allah. Saya tak masuk lagi Zoom. Satu lagi bab. Apa dia? Jinayat. Okey. Laju sikit. Okey. Sebelum azan. Bab masalah tadi bila kita sebut. Okey, tunggu azan. Sekali lagi kita sambung sikit je. Jangan risau. Tak lama. Saya tak lama. Baik. Kita ambil sikit lagi. Sebab apa? Dia tak sampai lagi pada apa? Pada maksud kita. Kita sebut tadi, kita nak bincang berkenaan dengan fiqh jinayat kan? Fiqh jinayat. Baik, dia flow dia macam ni. Apabila kita sebut tadi bahawa ilmu fiqh ini membincangkan berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan perbuatan manusia, kemudian kita kenal pasti hukum hakam Allah, wajib ke, sunat ke semua kepada apa? Kepada apa? Perbuatan manusia itu tadi. Maka apa? Maka ulama kita telah membahagikan perbuatan-perbuatan manusia ni kepada berapa? Kepada 4 jenis dia punya apa? Pembahagian dia. Kepada berapa? Kepada 4 jenis pembahagian. Pertama, jikalaulah perbuatan itu berkaitan dengan sembahyang, berkaitan dengan puasa, berkaitan dengan zakat, berkaitan dengan apa tu, itu dikategorikan sebagai apa? Bahagian ibadat. Boleh nampak? Itu dikategorikan sebagai apa? Bahagian ibadat. Baik. Perkara yang berkaitan dengan apa? Jual beli pula. Kita melakukan apa? Pertukaran, transaksi wang, masuk kepada bank dan sebagainya, riba dan sebagainya. Itu kita apa? Kategorikan sebagai apa? Sebagai bab perbuatan apa? Muamalat. Ataupun dia panggil apa? Bahagian kita apa? Muamalat ni bahasa Melayu dia apa? Interaksi lah apa? Jual beli kan, ataupun ada pergaulan, boleh terjemahkan yang sedemikian. Baik. Dan berkaitan dengan perkahwinan, berkaitan dengan cerai, talak dan sebagainya, kita kategorikan sebagai apa? Sebagai munakahat, pernikahan. Boleh? Adapun yang terakhir adalah apa? Salah laku, jenayah yang dibuat mencuri, bunuh orang, merompak, kan? Menyakiti orang, potong tangan sebagainya. Itu diletakkan dalam apa? Dipanggil apa? Bab jinayat. Bab dia? Jinayat. Bab jinayat ni yang kita akan bincangkan kat sini adalah apa? Pertama, memang kita akan bincangkan pada sudut apa? Salah laku yang tidak boleh dilakukan dalam Islam. Itu memang yang pertama kita akan tahu. Tak boleh bunuh orang, tak boleh sakiti orang, tak boleh minum arak, tak boleh. Itu yang level pertama. Tapi yang kita akan bagi fokus dalam perbahasan kita berkenaan dengan bab jinayat ni adalah apa? Adalah hukuman-hukuman yang bakal dijatuhkan kepada siapa dia? Bakal akan dijatuhkan kepada penjenayah-penjenayah. Kalau orang yang bunuh orang, dia hukumannya dipanggil qisas. Hukuman yang bakal dijatuhkan kepada dia. Boleh? Maksudnya wajib ke atas pemerintah. Ataupun wajib kepada orang yang diberi kuasa oleh pemerintah untuk apa? Untuk melaksanakan undang-undang qisas, tak kala cukup syarat-syarat dia. Sekali lagi, tak kala apa? Cukup syarat-syaratnya yang kita akan bincangkan dalam kitab ni. Boleh? Yang seterusnya dia minum arak. Maka apa? Maka mesti dijatuhkan sekian-sekian yang kita akan bincangkan dalam kitab ni. Kalau seorang tu melakukan perbuatan lucah dekat tepi jalan, ada hukuman dia juga. Boleh? Jadi khulasah yang kita akan bincangkan dekat sini bahawa bab jinayah adalah bab yang membincangkan berkenaan dengan apa? Salah laku dalam Islam. Salah laku apa? Dalam Islam. Yang kita lebihkan fokusnya kepada apa?
dia panggil apa? Hukuman-hukuman yang bakal diterima oleh apa? Pelaku-pelaku jenayah ataupun penjenayah. Boleh faham? Itu yang kita akan bincangkan dalam apa? Dalam perbahasan bab jenayah ni. Okey, setakat tu. Jadi saya akan apa bagi apa dia punya apa bagi perbahasan dia dalam bab jenayah, insya-Allah tuan-tuan kita akan bahagikan kepada 3 bab yang besar. Kepada apa? 3 bab yang besar. Yang pertama, bab berkenaan dengan qisas. Berkenaan dengan apa dia? Qisas. Apa maksud qisas? Iaitu dipanggil bab balas balik. Masuk qisas dia balas balik. Balas balik. Kalau orang tu bunuh, balas bunuh. Kalau orang tu potong tangan, potong tangan. Boleh? Dan ada hukuman-hukuman dia yang lain. Kalau contoh dimaafkan oleh orang yang apa? Orang yang si mangsa tu, dia kena bayar dengan bayaran pampasan. Nanti kita akan bincang dalam kitab ni. Boleh faham? Itu yang pertama. Bab yang pertama dia berkenaan dengan qisas. Itu berkenaan dengan hukum balas balik yang kita akan bincangkan secara detail dalam kitab ni. Bab yang kedua iaitu berkenaan dengan hudud. Berkenaan dengan hudud. Apa maksud hudud? Hudud adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh syarak. Hukuman yang telah ditetapkan oleh apa? Oleh syarak. Iaitu kalau apa? Masalah contohnya seperti minum arak, maka telah ditetapkan bahawa mesti dikenakan sebatan berapa? 40 sekali sebatan. Nanti kita akan tengok dan bincangkan. Maka masalah hudud ini ada berapa hukuman, ada berapa jenis salah laku dalam masalah hudud? Ada 6. Ada 6 jenis salah laku. Ini kita akan bincangkan, tak apa. Kan, nak solat insya-Allah. Yang terakhir adalah apa? Bab yang terakhir adalah kita bincangkan masalah ta'zir. Apa maksud dia? Ta'zir. Apa maksud ta'zir? Ta'zir adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pemerintah tapi tidaklah ada langsung sebutan dalam syarak. Tak ada apa langsung sebutan dalam syarak. Bagaimana dijatuhkan hukuman? Dijatuhkan hukuman berdasarkan maslahat yang apa? Yang difikirkan baik untuk dia bagi apa? Bagi sama ada maslahat awam ataupun maslahat masyarakat yang khusus. Yang ini kita akan bincangkan juga dalam apa? Dalam perbahasan kitab jenayah ni insya-Allah taala. Jadi sekadar itu saja yang saya sampaikan kepada apa? Kepada tuan-tuan dan juga perempuan, meleret sikit. Tapi bukan apa, sebab kita nak nyatakan flow idea tu. Kan? Bagaimana tadi, daripada kita dah bincangkan tadi, berkenaan dengan penulis, boleh? Kita dah terang kitab yang kita bakal gunakan, itu satu. Kemudian kita dah terang berkenaan dengan kepentingan ilmu fiqh, bahawa dia ada salah satu daripada komponen agama kita, boleh? Dan kemudian kita terangkan berkenaan dengan flow masuk secara detail, berkenaan dengan macam mana kita boleh bincangkan isu berkaitan dengan isu jenayah. Jadi insya-Allah pada bulan depan kita akan revise sedikit dan kemudian kita akan baca kitab insya-Allah. Dan apa kalau dari tak kena beli kitab lah kan. Sebab kalau kita baca saja, saya seorang saja baca, tuan-tuan tak baca, dia jadi tak sampai maksud. Dia tak maksud. Dia kata jam kat tu. Lagi saya ada syok seorang kan. Jadi sedih. Kan penting. Pengajian kita ni sebagai dimintakan oleh pihak masjid, pengajian bukan tazkirah. Pengajian kita ni pengajian bukan tazkirah, bukan tuan-tuan nak nangis, tu bukan tak. Bukan tuan-tuan nak jerit tak kan. Kita nak bincang berkenaan dengan sesuatu perkara secara ilmiah, secara perbahasan ilmiah dan juga ada metodologi dia dan juga ada basis dan juga asas dia. Insya-Allah. Jadi sekadar itu saja. Jadi adat kita ataupun adat insya-Allah kalau saya datang kita buat majlis adalah apabila kita nak tutup majlis kita berselawat kepada Nabi SAW dulu sebanyak 3 kali dan kemudian kita bangun untuk kita lakukan solat fardu isyak secara berjemaah. Boleh ikutlah saya. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على
أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا فقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القتر أنسى وذكر. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجز عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. اللهم اجز عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. اللهم اجز عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. اللهم اجمعنا وبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في المنام واليقظة وفي كل وقت وحين، وفي دار كرامتك وفي مستقر رحمتك وفي دوام النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والحمد لله رب العالمين.